Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kita pada hari ini masih lagi berkaitan dengan sungai. Kita masuk kepada kelestarian sungai. Jadi minggu lepas cikgu dah pun masuk kepada pembentukan sungai, tindakan air sungai melalui hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Yang ketiga, cikgu dah pun masuk kepada tindakan air sungai di peringkat hulu, tengah dan hilir berserta dengan bentuk muka bumi. Jadi hari ini kita lihat kepada kualiti air sungai serta contoh-contoh untuk melestarikan sungai. Jadi kenapa kita kena belajar berkaitan sungai dekat dalam subjek geografi? Sungai merupakan sumber bekalan air minuman yang utama kepada kita, ya. Jadi sungai perlulah sentiasa bersih. Ya, sebelum kita dapat minum, bukan saja generasi sekarang, generasi akan datang dan generasi seterusnya. Jadi pencemaran sungai berlaku apabila terdapatnya perubahan pada sifat air sungai tersebut. Okay, perubahan tersebut meliputi 3 aspek, iaitu fizikal, kimia dan juga biologi. Jadi setiap ahli geografi dia akan mengkaji penggunaan air sungai dari segi warna, rasa, bau, keruh, ya, kimia yang terdapat daripada air sungai sebelum dibekalkan kepada manusia untuk diminum. Itulah pentingnya sungai, ya. Jadi kita perlulah menjaga sungai. Aktiviti manusia yang menyebabkan kemerosotan kualiti sungai. Jadi aktiviti seperti pertanian. Tapi kita jangan mengatakan pertanian ini menyebabkan semua perkara yang mendatangkan negatif. Tidak. Ya, pertanian perlu dibuat kerana pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama kita. Tetapi kita perlulah mengetahui bagaimana untuk mengelakkan berlakunya pencemaran sungai kerana penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian boleh menyebabkan berlakunya pencemaran air sungai. Racun tersebut dibawa masuk ke anak-anak sungai apabila hujan turun ke tanah. Contohnya sungai di Cameron Highland, ya. Pernah ditutup Cameron Highland tu kerana pencemaran air, bekalan air minuman. Perindustrian atau orang sebut perkilangan, ada yang sebut pembuatan. Sisa bahan kimia atau sisa toksik dari kilang dialirkan ke sungai menyebabkan sungai mengalami pencemaran. Penggunaan bahan kimia seperti bahan pelarut benzin boleh menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Hidupan akuatik ni bermaksud ikan, ketam, apa saja yang tinggal di dalam air itu disebut hidupan akuatik. Okay. Peternakan bagus untuk kita makanan, tetapi aktiviti peternakan juga boleh menyebabkan air sungai tercemar apabila sisa kumbahan atau sisa najis haiwan yang tidak dirawat dialirkan ke sungai. Contohnya Sungai Tuang di Masjid Melaka. Contoh ni bukan di sini saja, ya, tapi di seluruh Malaysia ada terdapat pembuangan daripada sisa ternakan. Kita boleh lihat keadaan warna air yang kelihatan hitam dan kotor akibat peternakan babi di muara Sungai Tuang, Masjid Tanah Melaka. Ini salah satu contoh sahaja. Ya, tapi memang satu Malaysia ni mengalami masalah pencemaran air daripada ternakan. Okay. Perlombongan menyebabkan sisa mineral bercampur dengan air sungai. Okay. Sisa yang tidak digunakan dari perlombongan biji besi, biji timah, bauksit, semua tu nak buang ke mana? Nak diangkat ke mana? Hanya jalan terakhirnya ialah sungai. Sisa mineral ini boleh bertindak balas dengan air, menyebabkan sifat air berubah seperti perlombongan bauksit di Gebeng Pahang. Ini cuma contoh saja. Padahal
Tempat lain juga mengalami masalah yang sama seperti yang berlaku di Sungai Kim Kim di Rawang. Urbanisasi bermaksud pembandaran. Kita suka tempat pelancongan, tetapi proses urbanisasi menyebabkan pertambahan sisa domestik. Sisa domestik ni ialah sampah sarap, sisa yang dibuat oleh penduduk sendiri. Sikap sesetengah penduduk yang membuang sampah sesuka hati menyebabkan sampah masuk ke sungai melalui aliran air longkang. Pembangunan tanah pula, akibat pembangunan tanah di kawasan berhampiran sungai menyebabkan debu, kelodak, tanah dialirkan ke sungai. Kerana kalau awak tengok pada gambar ni, dah tidak ada kawasan hijau yang boleh menyerap air hujan. Bila air hujan tu turun, maka ia akan kena pada tanah, membawa sekali simen, debu, kelodak. Ke mana perginya? Ke longkang dan terus mengalir ke sungai. Ini menyebabkan air sungai menjadi keruh dan kotor. Jadi apa yang kerajaan terpaksa buat untuk melestarikan sungai? Melestarikan bermaksud kita menjaga sungai yang ada, bukan kita tutup, sebab sungai lah yang membekalkan air bersih kepada kita. Jadi kita perlu menjaga dia. Bermacam cara yang kita buat seperti penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang yang tegas berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, di mana pesalah yang melanggar peraturan seperti membuang sisa ke dalam sungai perlu dikenakan denda atau bayaran kompaun yang tinggi. Bayaran kompaun tu maksudnya bayaran yang perlu disegerakan bayaran dia. Tak ada tangguh-tangguh. Perangkap sampah pula adalah untuk merangkap atau menapis sisa sampah yang dihanyutkan ke sungai. Jadi kita tahan. Dalam gambar ni kita boleh nampak jaring yang diletak di tengah-tengah sungai dan tengok betapa banyaknya sampah yang terperangkap. Contoh yang ditunjuk sini terdapat di Sungai Kelang, Selangor. Kerana penduduk dia yang ramai. Rawatan sumber air sungai. Ini semua kampung daerah mesti ada rawatan sumber air sungai. Contohnya di Soeharto pun ada kolam air untuk merawat air sebelum dijadikan sumber minuman. Jadi, loji lawatan air ini terdapat di seluruh Malaysia. Inilah satu-satunya kelestarian yang boleh murid-murid buat, atau kita yang golongan marhai ni, golongan bawahan ni, kita boleh sama-sama membantu menjaga sungai bersama-sama dengan kerajaan, iaitu mengadakan kempen kesedaran alam sekitar. Kempen kesedaran alam sekitar seperti kempen Cintai Sungai Kita boleh memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga sungai. Contohnya kempen Cintai Sungai Johor dan program pembersihan sungai. Jadi kempen ni kita boleh beritahu orang ramai supaya jangan membuang sampah dalam sungai, sentiasa membuat pembersihan sungai setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Kita cantikkan sungai dengan membuat kemah atau sebagainya, supaya bila kita nampak sungai itu bersih, jadi hati kita semakin tenang. Yang ini pula pendidikan awal di sekolah, di mana dia dipraktikkan melalui subjek seperti geografi, kajian tempatan, sains, untuk mendidik murid-murid sekolah tentang kesedaran penjagaan alam sekitar, terutamanya di kawasan sungai. Penyelidikan. Yang ini untuk menyelidik bahan-bahan yang boleh dikitas semula. Program penyelidikan dan pembangunan perlu dipergiatkan oleh penyelidik agensi kerajaan dalam usaha mencari jalan yang boleh mengatasi masalah pencemaran air sungai
di Malaysia. Contohnya melalui penghasilan produk kenderaan Ocean Clean Up. Ocean Clean Up ni kalau awak tengok ni gambar dia adalah satu lori, di mana lori itu akan mengaut sampah-sampah seperti topi keledar, beg tangan, botol plastik yang boleh dikitas semula. Okey, simpan dalam lori tu, bawa ke tempat lain untuk digunakan semula. Okey. Itu saja. Jadi murid-murid jadikannya sebagai satu iktibar supaya kita membuka hati dan minda kita untuk menjaga sungai kita. Sekian, terima kasih.